Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dan slide hari ini ialah mengenai tajuk azan dan iqamah. Pengertian azan dan iqamah. Azan ialah pemberitahuan masuk waktu solat fardu dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan. Iqamah pula pemberitahuan untuk mendirikan solat dengan lafaz yang tertentu. Secara bahasa, azan bermakna i'lam yang bererti pengumuman atau pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajj akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia di hari Haji Akbar, bahawa Allah dan Rasulnya berlepas dari kaum musyrikin. Dari surah Taubah. Bermakna azan ini adalah satu pemberitahuan yang menandakan masuknya waktu solat bagi 5 waktu sehari semalam. Hukum setelah lafaz azan dan iqamah. Hukumnya ialah sunat muakkad bagi setiap solat fardu. Sunat muakkad ni bermakna kamu buat, contohlah satu kampung perlu ada seorang yang boleh azan. Cukup. Dan sunat muakkad ni adalah sunat yang digalakkan untuk dibuat. Sunat yang dituntut. Bermakna, contohlah dalam satu kampung kena ada seorang yang pandai azan. Boleh baca lafaz azan dan lafaz iqamah yang ada seperti di dalam gambar. Baik, waktu azan. Waktu azan ini ialah apabila masuk waktu fardu yang telah ditetapkan. Kalau kamu azan selain waktu yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, makna azan kamu itu batal. Waktu iqamah pula, waktu selepas orang buat solat sunat, selepas azan, masa nak dirikan solat, Bilal akan bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bacaan azan dengan iqamah berbeza. Bila Bilal dah bangun untuk panggil kita untuk mendirikan solat, untuk berdiri dalam saf, maka kita wajib bangun. Perkara sunat ketika azan dan iqamah. Ini tugas muazzin, tugas tukang azan. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, berdiri ketika azan. Yang keempat, memalingkan muka ke kanan ketika menyebut lafaz hayya 'alas solah. Bilal akan pandang ke kanan. Manakala dada tempat menghadap kiblat. Maknanya kepala dia je bergerak ke kanan. Dan seterusnya memaling muka ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Manakala dada pun tetap ke arah kiblat. Ini sunat, bukan wajib. Yang terakhir, melafazkan azan dengan tertil dan terang. Maknanya kita perlu azan, melakukan azan tu perlu terang, bacaannya terang dan lancar dan tersusun. Baik, setelah selesai azan, akan ada doa yang Nabi telah siapkan untuk kita baca.
Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'addah. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah, iaitu ketinggian dalam syurga dan kelebihan, serta bangkitkanlah baginda pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Bacaan ni boleh kamu dengar setiap kali dalam TV selepas azan dilakukan. Hikmah azan. Hikmah azan ini adalah merupakan satu syiar Islam. Maknanya merupakan sesuatu yang menunjukkan yang Islam ni perlu ada syiar dia. Dia tak boleh diubah-ubah. Dia tak macam agama-agama lain. Agama Islam, kalau Allah kata ini yang telah ditetapkan, maka inilah, tidak boleh diubah. Maknanya ini syiar kita. Ini tanda yang kita ni, umat Islam ni, kita rumah ibadah itu adalah orang Islam punya. Yang kedua, telah tanda telah masuk waktu solat. Maknanya waktu solat perlu ada waktu yang telah ditetapkan. Bukan boleh kamu nak semayang daripada subuh sampai ke isyak, nak semayang sekali tak boleh. Dia ada waktu-waktu dia. Ada sebab-sebab dia kenapa Allah tetapkan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melatih hidup berdisiplin. Maknanya bila azan je bangun. Azan je bangun, terus tinggalkan hal-hal dunia, terus pergi ambil wuduk dan solat. Kalau ada yang rumah yang dekat dengan surau, boleh pergi surau buat sembahyang. Nabi juga telah bersabda daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Maksudnya doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Maknanya doa yang antara azan dengan iqamah ni, doanya adalah doa yang makbul. Doalah apa sekalipun, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku pandai, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku sihat, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah hati aku. Doa ni tak ada terus, tak ada hijab, tak ada apa. Terus Allah kurniakan, Allah izinkan, Allah makbulkan doa kamu ketika ini adalah masa doa dimakbulkan. Azan yang disunatkan di luar solat. Azan ni juga disunatkan juga di luar solat. Antaranya ialah ketika keadaan sedih. Janganlah kamu sedih, kamu nak azan kuat-kuat. Tak payah, kamu diam je. Azan dalam hati. Maknanya kita hidupkan diri, kita bergantung dengan Allah bila kita berazan. Azan ni lepas tu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika kita sedih. Ketika pergaduhan ni juga, orang tengah dua orang tengah bergaduh, tengah marah apa semua, kamu pergi kat telinga dia, kamu azan. Mesti terus baiknya. Mesti dia rendah. Bila dengar nama Allah, dengar nama kekasih Allah ni, Nabi Muhammad SAW, secara automatiknya orang akan menjadi tenang. Ketika marah, contohlah kamu marah adik kamu marah kamu, kakak marah, kamu pergi kat telinga dia, kamu azan. Mesti dia tenang. Baik, di samping itu juga disunatkan azan dan iqamah, antaranya ialah di telinga bayi yang baru lahir. Ni kamu semua ni, bila kamu keluar je dari rahim ibu kamu, ayah kamu akan ambil dan azankan dekat telinga.
Ada sebab, bukan tak ada sebab. Bukan mak ayah kamu buat suka-suka. Ini benda ni sunat. Sunnah Nabi. Nabi pun, keluarga Nabi pun diazankan juga. Dan ketika menghantar orang yang akan bermusafir. Contohnya mak ayah kamu nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, disunatkan azan sebelum mak ayah kamu melangkah keluar dari rumah. Okey, baik. Yang terakhir ialah tuliskan 3 azan di luar solat. Yang kedua, apakah hikmah azan? Yang ketiga, tuliskan 3 sunnah melakukan azan. Yang keempat, bilakah waktu azan? Yang kelima, apakah pengertian azan dan iqamah? Yang terakhir ialah tuliskan lafaz azan. Bermakna kamu kena buat 6 latihan ni berpandukan slide yang sebelum-sebelum ni. Muallim doakan kamu sentiasa dalam kesihatan yang baik, sentiasa dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang tidak baik dan diberikan kemudahan untuk kamu belajar di musim Covid ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di slide dan kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.